5 faedah daripada ayat yang kita baca ini. Tulis yang pertama. Ayat wa may ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Sesiapa yang tidak mengendahkan pengajaran Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Ar-Rahman, kami akan adakan baginya syaitan yang menghasut dan menyesatkannya. Lalu menjadilah ia temannya yang tidak renggang daripadanya. Ayat ini tulis pelajar. Faedah yang pertama, ada beberapa poin yang kita kutip. Yang pertama, at-tahzir minal ghaflati an zikrillah. Ayat ini, wa may ya'shu an zikri. Siapa dia tak ingat ke Tuhan. Ayat ini memberi amaran, jangan sekali-kali kamu lupa daripada mengingati Allah. Bila kita lupa ingat Allah, syaitan masuk lalu. Kerana itu, kata di para ulama, zikir pagi petang kita ni, ibarat seperti baju rantai, baju besi bagi para pejuang. Orang nak pergi juang, nak pergi berperang, dia kena pakai baju besi. Kita pun nak lawan syaitan, baju besi kena ada. Bermula dengan salat subuh berjamaah, kemudian kita baca zikir pagi, kita solat asar berjamaah, kita baca zikir petang. Itu dipanggil benteng untuk nak menyekat daripada kemarahan syaitan, penguasa syaitan ke atas kita. Sebab bila lupa, Allah kata apa? Nuqayyid lahu syaitan. Melupa kepada Allah, syaitan masuk lalu. Allahu Akbar. Bahaya. Qarin ni maknanya satu teman rapat yang tak berpisah dengan kita. Syaitan ni rapat sungguh dengan kita, na'udzubillah. Macam orang kena tawan ke syaitan. Begitulah lebih kurang. Itu yang pertama. Nombor satu. Nombor dua, masih lagi dalam faedah yang pertama. Maka setiap orang yang berpaling daripada mengabdikan diri kepada Allah, berpaling daripada taat kepada Allah dan mencintai Allah Ta'ala, maka dia akan pergi kepada taat kepada makhluk dan mencintai makhluk. Taat kepada Allah Ta'ala, dia pergi taat kepada makhluk. Na'udzubillah. Ni ada ni kumpulan ajaran sesat. Dia panggil berelui apa benda. Memang orang panggil bertitik air liur kalau tengok kubur nak pergi gosok. Minat. Sekarang ni ajaran-ajaran begini telah mula menyelinap masuk ke dalam kawasan-kawasan kita, hasil daripada didikan-didikan yang tertentu. Belajar gini, minat kubur lalu. Tengok kubur selalu. Jejak wali. Siapa dia boleh bagi? Title orang tu wali, orang ni kita sendiri yang lantik, kemudian kita sendiri pergi puja. Itu yang jadi masalah. Maka kita kata di para ulama, siapa dia penuhkan dalam hati dia mencintai Allah dengan Rasul, dia akan tak buat benda lain. Tapi kalau hidup main cinta benda lain, dia akan jadi benda lain. Maka ayat ini juga mengajar kepada kita bahawa dosa itu akan dijatuhkan hukuman itu mengikut dosa. Oleh kerana mengikut syaitan, kamu pun jadi qarin dengan syaitan. Na'udzubillah. Hidup ikut godaan syaitan. Syaitan ajar kepada kita benda pelik, kita buat juga. Jangan sekali-kali para pelajar, para jemaah, kita kena ikut benda-benda yang diajar oleh syaitan. Faedah yang kedua, ayat yang sama. Ayat masih lagi ayat 36. 36 dan dia sambung dengan 37. Wa innahum la yasuddunahum an sabilillah. Wa innahum la yasuddunahum anis sabil. Kerja syaitan nak sekat daripada jalan Allah. Kata di para ulama, anna man ibtalahu Allah biqarini minasyaitan, siapa yang Allah Ta'ala uji dia, bala dia dengan berkawan dengan syaitan dan mengikut kesesatan syaitan, itu bukan salah siapa? Salah dia. Sebab dia tak ikut Quran, syaitan masuk. Dia tak ikut sunnah, syaitan masuk. Syaitan ni bijak sungguh, dia masuk. Apa salahnya?
Walaupun amalan ni Nabi tak buat, tapi Nabi tak larang. Dia main psikologi. Dia tak buat, tapi dia tak larang. Kita kata Tuhan, hak Nabi buat, yang Nabi suruh, yang Nabi ajar banyak. Kenapa tak buat? Nak juga mereka mencipta ibadat, kenapa? Maka setiap orang yang lari daripada zikrullah, lari daripada mengingati Allah, mengikut petunjuk Nabi SAW, maka orang ni akan pergi kepada jalan syaitan. Baik. Timbul lagi soalan. Menarik soalan ni. Soalan dia, orang ni tak tahu. Orang yang berpaling daripada Quran, sunnah itu, dia ingat dia betul. Kenapa pula kita nak azab dia? Allah kata wa yahsabuna annahum muhtadun. Mereka sangka dia betul, tapi tak betul. Jawabnya, tidak ada keuzuran bagi dia. Sebab mereka jadi tak betul kerana lari daripada channel sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dia sangka dia betul, tapi dia tetap bersalah kerana tidak mengikut lorong yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berbeza dengan orang yang langsung tak sampai maklumat pada dia. Tak ada maklumat. Dia baru masuk Islam contohnya, atau duduk di pendalaman yang jauh sangat. Dia buat benda yang dia tak tahu. Itu mungkin diberi kemaafan. Sebagaimana Allah sebut dalam surah Al-Isra ayat 15, "Wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula." Kami tidak azab mana-mana kaum sehingga mereka Allah hantar rasul. Maknanya orang ni langsung tak dapat maklumat tentang Islam, itu diberi kemaafan. Tapi maklumat ada. Orang pun duduk hujah dengan dia, bagi maklumat, dia nak mempertahankan juga. Kita kata ini tak ada keuzuran, sebab mereka melawan dengan maklumat, bukan lawan dengan langsung jahil, tak ada. Baik, berpindah kita kepada faedah yang ketiga. Wa innahum la yasuddunahum an sabil wa yahsabuna annahum muhtadun. Mereka sangka dia betul. Ada orang kata setiap orang yang berpisah dengan kebenaran itu, tak ada orang yang nak meninggal kebenaran kalau dia tahu benda sesat. Dia kafir itu dengan sebab dia sesat, dia tak tahu. Kita kata tidak. Ada orang yang sesat dengan sebab dia salah faham. Dia sendiri pergi mentakwilkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tafsir-tafsir Nabi. Nabi beritahu benda ni salah, kita kona lagi pusing sana sini. Jangan. Nak suruh jadi betul hak kita, tak payahlah. Kalau benda tu jelas-jelas lah. Maka yang ketiga ini tidak jelas, tidak betul, kita kata setiap orang dia tak akan meninggalkan benda yang betul kalau benda tu betul. Kalau dia tahu benda salah, tidak juga. Ada orang yang lawan dengan sebab kerah kepala, puak kafir. Dalam siri yang lepas kita dah tahu lah. Para ulama mengatakan orang kafir dia tahu ada Allah. Dalilnya, waktu dia duduk di lautan ombak yang besar, dia tak mahu. Dia doa Allah. Tiba-tiba syirik balik. Maknanya ada di kalangan kafir yang dia tahu Nabi itu betul, tapi kerah kepala tak mau ikut. Kita kena belajar dengan ilmu ni para jemaah sekalian. Ada orang yang kita juga tahu ini sunnah Nabi, tapi kita tak mau ikut. Sebab apa? Sebab menyalahi apa yang kita belajar dengan orang kita. Sunnah Nabi telah dihuraikan oleh para ulama hadis, bukan boleh tafsir sendiri. Kita ikut apa yang ditafsirkan oleh para ulama. Kita berpindah kepada faedah yang keempat. Ayat 38. Hatta idza ja'ana qala ya laita baini wa bainak bu'dal masyriqaini fa bi'sal qarin. Bila dia mari di akhirat esok, dia menyesal, kalau aku tak jumpa dengan puak tu dulu, kalau aku berpisah dengan mereka sejauh timur dengan barat. Apakah tujuan ayat ini? Tulis pelajar. Faedah yang keempat,
al-maqsudu min hikayah, maksud daripada cerita yang Allah bawa ini tafzi', nak membesarkan betapa jeleknya, betapa kejinya orang-orang yang tak mau berfikir sendiri, hanya semata-mata mengikut qarin. Sebab itulah Allah Ta'ala sebut maksud ayat ini memberi amaran daripada berkawan dengan orang-orang yang jahat, termasuk di kalangan syaitan dan manusia. Jangan. Maka ulama tafsir kata syaitan bukan nama khas kepada jin. Syaitan, tulis ni pelajar, syaitan setiap kumpulan yang melanggari batas syariat Allah Ta'ala, yang melampaui batas, maka itu syaitan. Allah sendiri sebut dalam surah An-Nas, minal jinnati wan nas. Jadi kalau manusia hak jahat, syaitan lah tu. Jin hak jahat, syaitan juga. Jin hak baik, ramai ke tidak? Ramai. Jin yang beriman ramai. Manusia yang baik ramai ke tidak? Ramai. Tapi ingat balik, syaitan yang rapat kuat memberi kesan daripada syaitan yang jauh. Hak jauh-jauh kita tengok. Pasal itulah manusia ni rusak mari daripada mana? Mari daripada berkawan dengan orang-orang yang jahat. Jangan kita kawan orang jahat, cari orang yang baik-baik. Kalau mendengar orang ni, sekarang ni saya nak cari guru belajar, ni orang tanya, tengoklah mulut dia keluar apa. Mulut guru kalau keluar qala Allah, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, qala Malik, qala Syafi'i, duduk falzamhu. Tapi mulut dia kalau keluar duk maki orang je, duk kata orang tu, kata orang ni, apa dia, cerita-cerita yang pelik-pelik yang dia bawa je, tak ada sandaran langsung, tinggalkan. Kita beragama dengan dalil, bukan beragama dengan persepsi semata-mata. Yang terakhir, yang kelima, Allah kata apa? Ayat 39, walan yanfa'akumul yawm iz zalamtum annakum fil azabi mushtarikun. Tak ada faedah lagi lah. Hari ni kamu dengan geng kamu masuk neraka belaka. Jawab dianya, lamma kana al-musab, bala ni bila kena belaka, maka tak boleh nak mikir dah kitanya. Dia tu pun kena, dia ni kena. Jadi kamu puak kafir tak usah duduk mikir nak tarik balik lah, nak undur sana sini. Sebab mu sama-sama dalam neraka belaka. Syaitan hak jin, syaitan manusia, yang dikoda, penggoda dan digoda sekali dalam neraka semua. Allahu Akbar. Maka qarin, teman-teman rapat, akan tetap berada dengan teman-teman dia dalam neraka, tak usah duduk kelahi. Puak dia kelahi tu, puak dia kelahi, ya Rabbi, dia ni lah tipu aku dulu, dia ni lah kecek aku dulu, dia ni lah menyekat aku dulu, bagi dia azab yang banyak. Dia kata sama-sama azab belaka, tak usah duduk cakap banyak lah. Kata di dalam tafsir ni kata apa? Iza qurina ahadum biman adallahu fil azab, bila orang yang kena azab sekali ramai-ramai, tempat pula sempit, lagi sempit, kau nak marah dia, jauh sikit, jauh apa aku. Allahu Akbar. Jadi kalau kita duduk tempat luah pun kita nak marah, ni Allah Ta'ala tak dalam tempat yang begitu sempit, dihimpit oleh sama-sama dia. Na'udzubillah. Yang penting kita minta hidayah dengan Allah Azza wa Jalla. Dalam ayat yang kita baca dalam Fatihah beberapa kali sehari, ihdinas siratal mustaqim, minta jalan yang benar. Kita doa kepada Allah Ta'ala, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah. Kata belakang, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, tunjukkan kami jalan yang benar itu benar, dan rezekikan kami dapat ikut kebenaran. Wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Tunjukkan kami yang salah itu salah, dan rezekikan kami dapat menjauhkan diri daripada kesalahan itu. Mudah-mudahan kita selamat insya-Allah dengan kita mengikut petunjuk Al-Quran, pengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam,
jauhkan diri daripada qila wa qala dan daripada segala perkara yang tidak baik. InsyaAllah kita akan sambung lagi perbincangan kita dalam ayat 40 dalam CD yang akan datang.